Tanpa melengahkan masa lagi, hari ini kita akan menyelami dengan lebih dalam lagi tentang penemuan baru mengejutkan MH370. 5. Kawasan pencarian dikhususkan dalam 300 km persegi. Pencarian selama 3 tahun tidak membuahkan hasil disebabkan kawasan carian yang sangat luas. Dibantu oleh 9 buah negara dengan kos 151 juta US dollar. Pencarian dijalankan di dalam radius 2,300 km persegi di selatan Lautan Hindi, 2,000 km jauh dari Perth, Australia. Secara teori, kalau kawasan pencarian dapat dikecilkan, kemungkinan ia ditemui lebih tinggi. Dengan itu, penemuan baru dari Richard Godfrey ini mencadangkan kawasan pencarian yang lebih kecil dalam radius 300 km persegi. Selama ini perjalanan MH370 hanya direkodkan oleh radar, di mana kedudukan terakhir MH370 ialah selepas ia melintasi kawasan Pulau Pinang sebelum ia hilang tanpa jejak. Penemuan terbaru ini dapat menjejaki ke mana MH370 pergi selepas hilang dari radar. Macam mana? Dengan menganalisis data dari satelit angkasa lepas dikenali sebagai satelit Inmarsat. Konsep satelit Inmarsat adalah seperti berikut. Satelit ini akan menghasilkan gelombang berbentuk lingkaran di muka bumi yang dikenali sebagai arc. Setiap kapal terbang yang melintasi lingkaran arc ini akan direkodkan pada setiap jam. Dengan itu, walaupun sesebuah kapal terbang tidak dijejaki di radar, ia pasti akan dapat dijejaki dari satelit. Selepas hilang dari radar tentera di Pulau Pinang, data satelit Inmarsat merekodkan kedudukan MH370 menuju ke selatan Lautan Hindi, melintasi arc pertama, arc kedua, arc ketiga, sehinggalah ia melintasi arc ketujuh. Di kawasan arc ketujuh inilah pakar percaya bersemadinya bangkai MH370 di kawasan 1933 km dari barat Australia. Ia terletak 4,000 meter di dasar lautan. Kalau pencarian baru dilakukan mengikut kawasan ini, berkemungkinan mereka akan menemui MH370 di situ. 4. Laluan dan insiden pelik MH370. Penemuan terbaru Richard mendapati sesuatu yang pelik tentang laluan yang diambil oleh kapal MH370. Dia menganalisis ini menggunakan data yang dia dapat dari teknologi Weak Signal Propagation Reporter ataupun WSPR Whisper. Apa yang kita tahu sebelum ini, MH370 berlepas dari KLIA pada pukul 12.42 pagi. Ia menghala ke perairan Vietnam mengikut laluan ke Beijing dan sepatutnya mendarat di sana sekitar 6:30 pagi. Sekitar waktu ini, perbualan di antara ketua juruterbang kapal dengan menara kawalan sempat direkodkan sebelum alat komunikasi dimatikan sekitar pukul 1:07 pagi. Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9, right. Malaysian 370. Pada waktu ini, MH370 berpatah balik ke Malaysia tetapi terbang di altitude yang rendah 1,524,000 meter untuk mengelak dari dikesan oleh radar seakan menjadi sebuah kapal halimunan di udara. Bila sampai ke Pulau Pinang, ia melencong menghala ke Selat Melaka seterusnya ke Lautan Andaman. Pada waktu ini, MH370 dikesan di radar tentera pada pukul 2.22 pagi sebelum melencong dari Sumatera menghala ke Lautan Hindi. Ini adalah data-data yang dianalisis. Perjalanan ini dikenal pasti daripada analisis Whisper. Misteri laluan ini tidak berhenti di situ. Selama ni, kita menyangka yang MH370 mengambil laluan lurus ke Lautan Hindi. Penemuan terbaru ini mendapati pada pukul 3.12 pagi, MH370 ada membuat pusingan 360 darjah, apa yang dikenali sebagai holding pattern. Ini berlangsung selama 22 minit. Menurut Richard, berkemungkinan ini untuk menyingkatkan perjalanan kapal tersebut, di mana ia akan terhempas di kawasan yang lebih singkat dari apa yang dijangka, secara langsung mengelirukan sesiapa yang mencari mereka. Selain daripada itu, ketika di dalam perjalanan menuju ke selatan Lautan Hindi, kapal MH370 ada dikenal pasti oleh satelit Inmarsat pada pukul 8.19 pagi sebelum terhempas disebabkan kehabisan minyak. Penemuan ini menimbulkan lebih banyak tanda tanya. Kenapa kapten kapal melakukan holding pattern? Apa yang terjadi pada waktu ini? Kenapa ia tidak terbang secara lurus melintasi kawasan udara Sumatera dan kenapa ia mengambil lencongan-lencongan ini? Mungkin ini ada kaitan dengan penemuan seterusnya yang akan kita bincangkan, yaitu analisis cuaca menjelaskan lencongan misteri MH370. Dari data analisis satelit Inmarsat dan data analisis daripada Whisper, sekarang kita boleh mengenal pasti laluan yang diambil oleh MH370. Tapi semakin kita merungkai misteri ini, semakin banyak misteri yang timbul. Kenapa MH370 membuat lencongan-lencongan ini? Kenapa tidak mengambil laluan lurus dari Malaysia terus ke perairan Sumatera? Ini berkemungkinan boleh dijelaskan dengan analisis cuaca yang dibuat oleh seorang bekas juruterbang Boeing 747 dikenali sebagai Mike Glynn. Mengikut analisis Mike, lencongan-lencongan ini dibuat bukanlah
bukanlah semata-mata untuk mengelak daripada dijejaki, tetapi ia dibuat untuk mengelak kawasan berawan dikenali sebagai Columbus Cloud yang boleh mengakibatkan hujan lebat dan ribut petir. Kalau kapal terbang melalui kawasan Columbus Cloud ini, kapal yang dibawa boleh hilang kawalan. Dia mendapati radar cuaca pada 8 Mac 2014 merekodkan terdapat beberapa kawasan di laluan MH370 terdapat tompokan Columbus Cloud. Kena-kena lagi sekitar bulan Mac 2014 ialah musim hujan, maka Columbus Cloud senang untuk terbentuk. Gambar yang anda lihat ini ialah gambar satelit menunjukkan tompokan Columbus Cloud yang berwarna putih, manakala garisan biru pula menunjukkan laluan MH370 yang terbang mengelak dari bertembung dengan awan-awan ini. Ini pula ialah gambar satelit meteorologi yang merekodkan kilat dan ribut petir di sekitar Sumatera. Setiap titik berwarna ialah tempat ribut petir menyambar. Data dari analisis cuaca ini seakan selari dengan laluan yang diambil oleh MH370. Penemuan Mike Glynn ini seakan mengukuhkan lagi laluan mengikut analisis WISPER dan juga satelit Inmarsat dibuat oleh Richard Godfrey. Ada kemungkinan besar MH370 mengambil kira cuaca di sekitar Malaysia dan Sumatera untuk membuat lencongan-lencongan ini. Kepada sesiapa yang mahu membaca dengan lebih lanjut laporan ini, bolehlah buat carian di Google The Influence of the Weather in the Formation of the WISPER Track of MH370 into the Southern Indian Ocean. 2. Mystery Holding Pattern MH370. Ambil penjelasan yang ini sebagai satu teori dan bukannya fakta tentang holding pattern ataupun pusingan 360 darjah yang saya sampaikan tadi. Holding pattern selalunya dibuat oleh juruterbang untuk melengahkan pendaratan kapal. Contohnya kalau lapangan terbang sesak, kapal di udara perlu menunggu untuk mendarat dan mereka akan membuat holding pattern sebelum diberikan kebenaran untuk mendarat. Holding pattern dari MH370 ini seakan menambah lebih banyak misteri di sebalik kes MH370. Lebih banyak teori dari fakta untuk menjelaskan perkara ini dan semuanya berbalik kepada ketua juruterbang MH370. Teori mencadangkan yang berkemungkinan berlaku sesi rundingan di antara juruterbang dan juga menara kawalan, di mana rundingan ini dikatakan melibatkan satu isu politik tentang seorang ahli politik yang dipenjarakan sehari sebelum itu, iaitu pada 7 Mac 2014. Kononnya, kalau ahli politik ini tidak dilepaskan, ketua juruterbang akan menjunamkan kapal. Mereka membuat teori ini selepas mendapat tahu yang ketua juruterbang adalah seorang yang lantang mengkritik Perdana Menteri pada waktu itu, sehingga tahap menggelar dia bodoh. Selain daripada itu, ketua juruterbang juga aktif di dalam parti politik pihak pembangkang pada waktu itu. Rundingan 20 minit tidak berjaya, permintaannya tidak dituruti. Dengan itu, teori mencadangkan dia melarikan kapal dan melakukan pembunuhan beramai-ramai. Teori pembunuhan beramai-ramai ini menjadi bualan hangat selepas bekas Perdana Menteri Australia Tony Abbott membuat kenyataan dia sendiri diberitahu oleh golongan atasan kerajaan Malaysia yang MH370 adalah kes membunuh diri dipelopori oleh ketua juruterbang. Tetapi kerajaan Malaysia tidak mahu dunia tahu sebab takut malu. Di pendarahan terbaru ini pula mendedahkan yang salah seorang balu mangsa MH370 dikenali sebagai Danica Wicks pernah diberitahu oleh isteri bekas Perdana Menteri Malaysia pada waktu itu yang berkemungkinan MH370 dihijack oleh juruterbang. And the Malaysian government knowing that it was a murder-suicide by the pilot. Banyak lagi teori lain yang mencadangkan kehilangan MH370 adalah angkara ketua juruterbang dari masalah mental, masalah hubungan dan sebagainya. Tapi selagi kotak hitam tidak ditemui, tiada siapa yang boleh mengesahkan apa sebenarnya yang terjadi. 1. Pencarian terbaru MH370. Buat masa ini, tiada lagi sesi pencarian dicadangkan untuk mencari bangkai pesawat MH370. Apa yang ada hanyalah kabar angin, rundingan yang kononnya sedang dilakukan di antara kerajaan China dan Malaysia untuk menjalankan misi mencari menjelang tahun 2023 ataupun 2024. Selain daripada itu, syarikat teknologi marin dikenali sebagai Ocean Infinity berjanji akan melakukan pencarian pada tahun 2023 sehingga tahun 2024. Walaupun begitu, tiada pihak, tidak kira dari kerajaan ataupun swasta, yang mengesahkan akan memberikan komitmen di dalam melancarkan pencarian baru buat masa ini. Apa tidaknya untuk mencari MH370 bukanlah satu keutamaan. Mungkin dengan data-data ini ia akan ditemui. Mungkin juga ia hanya akan kekal misteri sehingga hari ini.